من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid atas anjuran majlis ilmu yang cukup bermanfaat. Kerana kata Nabi, Allah sebut siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu pasti tidak akan dilalaikan. Makna kata kalau ada gelak ketawa, ada
sedikit senda gurau itu tidak menjadi masalah, kerana orang dalam majlis ilmu pasti tidak akan dilalaikan. Kalau majlis yang melalaikan, dia bukan jadi majlis ilmu. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, para bilal, yang merupakan sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi saya sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah. Kalau ada salah dan silap sepanjang penyampaian ini, harap diberikan teguran. Seterusnya, yang saya sayangi lagi saya cintai, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sebenarnya secara jujur saya cakap, tajuk hari ini rasa macam tajuk orang tua. Tajuk macam kalau Dr. Zulkifli Al-Bakri ke, Tuan Guru Datuk Haruddin ke, Datuk Ismail Kamus ke, Syekh Nuruddin ke, siapa lagi, Syekh Muhammad Fuad Kamaluddin ke, siapa lagi, Datuk Abu Hassan ke, siapa lagi. Semua tu bolehlah cakap tajuk ni. Memahami Islam ni ikut cara Nabi. Hui, tajuk betul tu. Tapi saya cuba bawa, maaf, saya rasa saya tak, sini ni kita tak sembang lagi pasal hijrah dengan saya. Hijrah tu Rasul ada kita cerita, kita tak ada lagi kan. Jadi hijrah Nabi tu saya akan cerita dalam masa yang sama, kita kait dengan tajuk memahami Islam cara Nabi. Hal itu lagi silakan. Boleh tak? So, kemudian kalau berkesempatan, semalam lepas khutbah Jumaat, ada orang kata, Ustaz boleh tak tolong ajak sekali lagi Fatihah tu cara slow-slow, khutbah semalam laju sangat. Yalah, takkan dalam khutbah nak ajak satu-satu. Khutbah dia bagi umum saja, cuma yang mana penting-penting kita sebut. Ada juga yang dia tak bisa dengar saktah tu binatang apa dia kata. Dalam khutbah dia sebut saktah, dia orang tak faham. Tak apa. InsyaAllah kalau sempat saya sentuh balik dalam ni, kita kongsi sama-sama, insyaAllah. Okey, kita mula cerita. Baik, suatu hari bila mana umat Islam bilangan dia approximately lebih kurang tambah tolak dalam 40 orang kurang ke bawah. Ketika itu Islam baru nak mula, maka orang Islam yang kena tindah rasa tersepit, dan mereka semua jumpa Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, dekat dengan Babun Nabi. Kalau sekarang bawah Jabal Qubais tu, kalau tuan-tuan pergi dekat Safa, belah kanan Safa ada pintu Safa, bukit Safa, kita sa'i ke Marwah. Tempat mas'a tu, tempat sa'i tu daripada Safa ke Marwah, pintu belah kanan dekat Safa tu nama dia Babun Nabi, pintu Nabi. Keluar pintu tu, tuan-tuan berhadapan dengan satu kawasan tanah lapang. Bila tuan-tuan naik tangga dia, tuan-tuan akan nampak ada satu bukit. Bukit tu nama dia Jabal Qubais, Bukit Qubais. Di bawah kaki bukit area tu lah nama satu sahabat yang rumahnya Nabi duduk buat kuliah dekat situ, Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini satu nama baik. Siapa rasa nak bubuh nama anak, bubuh nama ni, Arqam bin Abi Al-Arqam. Orang tanya saya nama anak, saya kata anak saya insya-Allah nama hak yang mula sekali Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ni, Ali Zainal Abidin Hussein Ali Hussein Fatimah Rasulullah. Jadi dia Pir. Betul, Pir.
Sini panggil apa? Piuk. Great grandson. Great grandson Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata kenapa nama itu? Saya kata suatu hari budak-budak kecil besar-besar ni duk main sama-sama. Ali Zainal Abidin ni ketika umur dia budak lagi, lebih kurang 8, 9, 10 tahun. Hak kawan-kawan ni pakai main lah, seronok belakang. Dia duduk aja kat tepi, dia tengok kawan-kawan dia main. Orang tanya dekat dia, "Hai Ali, budak-budak bayar hang ni semua pakai duk main. Awak ni hang duduk dekat sini." Ni dengar jawapan cucu Nabi ni. Cik kan? Cik Tiut Nabi ni. Dengar dia kata apa? Saya terkejut baca yang jawapan dia ni, terkejut. Malu. Dia kata, hidup ni bukan untuk main saja. Aku biasa tengok mak aku bila dia nak menyalakan unggun api, dia tahu kayu api yang kecil-kecil dulu. Aku takut esok di neraka Allah nak menyalakan api neraka, Allah tahu hak kami ni yang kecil-kecil yang tak ada makna ni dulu. Jawapan budak umur 80 tahun. La ilaha illallah. Sama macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suatu hari jumpa budak. Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi ni bukan salang-salang orang. Hai hamba ni tegur kan? Oh, bukan salang-salang orang. Tiba-tiba suatu hari dia jumpa budak. Budak pakai kasut terompah kayu. Budak tu duduk jalan, tak. Dia tengok, dia seriau budak tu jatuh. Tuan-tuan, seriau boleh kan? Seriau apa? Bahasa saintifik dia bimbang, khawatir. Dia bimbang, dia khawatir, atau bahasa saintifik dia worry. Dia worry dekat budak ni. Dia takut budak ni kelecok jatuh. Dia takut budak ni slip jatuh. Dia takut budak ni kaki dia terpijak dengan kasut terompah ni, terkelecok jatuh. Maka dia kata dekat budak tu, budak kecil umur 8-10 tahun lagu tu, zaman Abu Hanifah ni. Dia kata, "Hai budak, jaga tu kasut. Hang duk main dengan kasut terompah tu, jatuh gelecok tu sat lagi tu luka nanti hang." Apa jawab budak tu? Budak tu kata, "Wahai Imam Abu Hanifah, aku kalau gelecok jatuh daripada kasut terompah kayu dan aku luka. Tapi kamu wahai Imam berhati-hati dengan gelaran Imam. Kamu gelecok daripada fatwa kamu jatuh teruk daripada aku." Budak jawab lagu tu, kata, "Malu kita dengar kalau dia jawab lepas saya bagi ceramah terus." Tapi nak cerita apa? Budak-budak zaman itu dia jadi macam itu sebab orang tua-tua zaman itu cemerlang. Ewan. Cuba bayang logik saya bawa tuan-tuan fikir logik dulu. Cuba tengok Imam Malik kan. Imam Malik zaman dia ada tak mikrofon? Saya tanya. Agak-agak asing, saya rasa tak ada lagi. Seingat saya lah, zaman tu tak ada mikrofon lagi, betul? Macam mana orang boleh duduk mengaji lebih ramai daripada ni tanpa ada mikrofon? Ni guru kami suruh kami fikir. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari dengan Datuk Harun, bila dia cerita pasal Imam Malik, dia suruh fikir pasal benda ni. Dahlah suara Imam Malik garau. Suara Imam Malik dia besar, dia garau sikit. Jadi kalau ikut pendirian kita, takat 2 baris 3 baris ni je yang dengar, yang sampai ujung tu tak dengar tu. Tapi sebab terlalu hebat keinginan ilmu dia, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, ilmu sampai ke ujung. Macam mana wallahu alam, tak tahu nak cerita. Aduh, balik pada cerita ni.
Bila Nabi duduk dengan sahabat ramai-ramai dekat rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, maka dia tanya, ya Rasulullah, teruk sangat kita kena ni, apa jalan penyelesaian yang Allah bagi? Maka Nabi kata, aku dapat izin daripada Allah, siapa yang nak keluar hijrah, boleh keluar hijrah yang pertama, pergi ke negeri Habsyah dulu. Itu hijratul ula, hijrah yang pertama. Ula yang pertama, hijrah ke Habsyah 15 orang dulu. Hijrah yang pertama 15 orang, antara dalam dia adalah Sayyidina Uthman, isteri Sayyidina Uthman nama Ruqayyah, antara seorang lagi nama dia Utbah bin Rabi'ah. Ini antara 3 orang daripada 15 orang. 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Dalam banyak kitab menyebutkan 15, ada yang kata 19, ada yang kata 17. Masyhur 15. Habis duduk belah sana. So bila semua pergi ke sebelah sana, berita hijrah 15 orang ini sampai kepada pengetahuan orang kafir musyrikin Mekah. Mereka legal 15 orang ni, takut terlepas ke negeri Habsyah. Kalau terlepas ke sana, maklumat sampai di sana, rupa-rupanya orang Mekah ni jahat rupanya, maka orang tak mau mai dah dekat Mekah berdagang. Maka mereka legal 15 orang ni. Tengok-tengok mereka sampai di tepi Laut Merah, rupa-rupanya 15 orang ni dah selamat dah cross Laut Merah itu. Mereka dah selamat dah naik perahu. Tuan-tuan, perahu boleh ya? Perahu, a small ship or a small boat. Sebab Laut Merah nak cross dia kena naik perahu. Dia Laut Merah, Mekah ke Habsyah. Habsyah di sebelah, kalau tuan-tuan tengok peta belah sini, Habsyah ada balik sini, belah kiri tuan-tuan. Kalau saya menghadap peta, Habsyah ada belah kiri saya, belah kanan Mekah. Nak cross kena cross Laut Merah. Jadi bila dah naik perahu, dah naik perahu, dah selamat, geram orang kafir musyrikin Mekah, tak dapat tangkap 15 orang itu. Maka mereka lepaskan geram mereka kepada yang baki 25 orang lagi ada tu, yang mereka seksa teruk tu masa tu. Antara yang ada ketika itu siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kena tahu dengan Najib, kena tahu dengan perut unta. Sampaikan Siti Fatimah masa tu umur Nabi dah umur 40 lebih dah. Fatimah pun dah dewasa. Nabi dapat Fatimah ketika umur Nabi 30 lebih. Masa Fatimah dah besar dah tu, dia tengok ayah dia duk kena tu. Suatu hari bila Nabi sujud dekat Kaabah tu, mereka main letak perut unta atas belakang Nabi. Tuan-tuan, kenapa disebutkan perut unta? Sebab nak abang kata perut lembu pun 3-4 orang angkat. Orang yang korban mesti tahu punya, perut lembu pun 3-4 orang angkat. Perut unta tuan-tuan, okey, tak apalah kalau kata perut unta 5 orang angkat, let's say macam tu. No, yang 5 orang angkat tu, Nabi sujud, dia letak atas belakang Nabi. Letak belakang saja tak apa, tengkuk pun dia bubuh lagi. Sujudlah kawan tu seorang-seorang. Siap. Fatimah pipi, Fatimah lari pergi dekat ayah dia. Fatimah angkat perut tu sambil menangis. Dia kata, apalah yang ayah aku cari pasal dengan hamba. Ayah aku tak pernah buat apa pun dekat hamba. Hamba duk buat dekat dia. Ayah Fatimah kata begitu. Fatimah ubah satu-satu, buang satu-satu. Nabi tu kalau tak ubah, jadi duduk sujud situ, tak mengeluh dia. Kalau kita ni sujud, orang tak sah buat apa pun, orang langgak sikit ya, Subhana Rabbiyal A'la tu pun dah kuat dah. Subhana Rabbiyal A'la. Tak perasan kau duduk sujud. Saja bagi kuat, pokok tak perasan kita sujud. Yang Nabi tu duduklah, Allahu Akbar. Cantik lah Nabi ni, cantik sangat akhlaknya. Sebab tu saya kata, kita ikut akhlak Nabi. Kalau kita tak jadi banyak tu macam Nabi, sekurang-kurang kita banyak tu tapi menuju ke arah Nabi.
ikut akhlak Nabi. Kemudian bila jadi macam tu dah kena seksa teruk dah sampai dah sekian lama, maka orang yang 15 orang ini selepas 3 bulan mereka duduk di Habsyah, mereka pindah balik. Sebab apa? Mereka dapat berita rupa-rupanya katanya orang kafir musyrikin Mekah sudah sayang kepada orang Islam. Orang Islam dipuji, disanjung, mereka sujud di kaki orang Islam. Oh, seronok 15 orang ini kata, jom kita pakat balik Mekah ramai-ramai. Rupa-rupanya yang itu berita palsu. Mereka lintas saja Laut Merah menuju ke kota Mekah. Setengah jalan sebelum sampai kota Mekah, tengok-tengok lanun dah duduk tunggu mereka. Tangkap 15 orang ni, bawa masuk dalam Mekah, langsung siapa tak boleh keluar. Jadi mata-mata dipasang kepada mereka-mereka yang orang Islam 40 orang lebih kurang ni, termasuklah ketika itu yang baru masuk Islam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibni Khattab masuk Islam di antara peristiwa hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Jadi approximately pula orang ketika itu 70 orang kurang. Dalam 70 orang kurang itu, tiba-tiba mereka bertanya kepada Nabi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, "Ya Rasulullah, boleh tak kami nak kena hijrah? Teruk sangat dah kena ni." Maka Nabi kata dekat mereka, "Aku dah dapat perintah daripada Allah untuk keluar hijrah. Pergilah ke Yathrib." Masa tu Nabi kata Yathrib sebab kota Yathrib dibuka oleh orang Yahudi, nama dia Yathrib. Maka bila Nabi sampai, Nabi tak suka nama tu tukar jadi Madinah, tambah ujung dia Al-Munawwarah. Kenapa tambah ujung Al-Munawwarah? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, sebab dekat Madinah lah Munawwar. Siapa nama Munawwar, Munawwarah, Nurul, Nur, semua tu satu perkataan lah. Apa dia? Cahaya. Jadi Madinah yang bercahaya, Madinah yang memancarkan cahaya, Madinah yang padanya terpancarlah cahaya-cahaya Islam. Bermula daripada Madinah lah maka Islam sampai balik ke Mekah, Islam sampai ke Basrah, Islam sampai ke Kufah, Islam sampai ke Yaman, Islam sampai ke Syria, Islam sampai ke kawasan yang nama Syam, Syria dan apa semua tu. Islam sampailah ke Asia, Islam sampailah ke seluruh dunia, mula daripada Madinah. Itu kata Munawwarah, bercahaya. Bercahaya Madinah itu, kata ulama dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Ali Jumaah, kata dia apa? Ada beberapa tiang-tiang dan bangunan-bangunan yang disebut oleh para sahabat selepas kewafatan Nabi. Mereka kata apa? Dulu tiang-tiang ni semua bercahaya. Bila Nabi wafat, kelam tiang-tiang ni semua. Nabi itu daripada dia memancar cahaya. Tuan-tuan, cerita Nabi ni mula-mula dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad. Nama dia Tabaqat Al-Kubra atau Tabaqat Ibnu Sa'ad ataupun Tabaqat Ibnu Sa'ad Al-Kubra. Kitab ni Ibnu Sa'ad kata apa? Siti Aminah sebut, kata, masa aku lahirkan anak aku yang bernama Muhammad itu, pertama sekali sebelum lahir Nabi, Siti Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Betul? Betul ke tak ni? Tanya kan? Aminah binti Wahab kata apa? Aku sebelum nak lahir Muhammad, tidak,
tiap malam aku mimpi jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi-Nabi, semua mai habaq dekat aku. Jaga dalam kandungan ni ada Nabi akhir zaman, ada orang mulia, bagilah nama dia Muhammad. Tu dia Nabi Luqman dalam mimpi. Itu tanda. Sebab mak yang lahir ulama, contoh siapa? Imam Asy-Syafi'i. Mak dia mimpi apa masa nak lahirkan dia? Mak dia mimpi. Mak dia ketika mengandungkan Imam Asy-Syafi'i, mimpi melahirkan keluar daripada rahim dia itu satu planet yang bercahaya. Planet itu terbang jauh, jatuh ke kawasan yang bernama Mekah. Nenek tu pun jatuh. Mak dia terjaga daripada mimpi. Mak dia pergi jumpa dengan ulama, tanya. Ulama kata apa? Anak yang kamu kandung ni akan dilahirkan dia dan menjadikan dia orang yang akan terkenal dan menerangi seluruh tanah Arab. Betul. Tapi ada setengah kita exaggerate loh. Pantang mimpi je. Mimpi Tom Cruise dia kata aku lahir Tom Cruise lah. Anak aku ni orang Jawa nak lahir Tom Cruise dari mana? Saya orang Jawa tak ada boleh buka Tom Cruise ni lah. Dia mimpi tanda-tanda itu ada. Lahir pula kata Siti Aminah, aku lahirkan anak aku, keluar daripada rahim aku tu, pum, keluar cahaya menyinari sampai ke Syria. Sampai Syria Syekh. Rumah Nabi kat Mekah tau. Mekah nak pergi Syria tu memanglah dalam peta sejengkal. Dalam peta. Tengok betul-betul tengok. Cahaya. Itu kata Nabi dia cahaya. Pasal itu kita kata anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta nurun fawqa nur. Cahaya Nabi Muhammad tu. Saya tengok ni ada ramai orang baru. Orang lama dah tahu dah tak apa. Saya cerita untuk orang baru. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tubuh badan dia bercahaya. Logiknya, tuan-tuan, macam mana Nabi boleh keluar dengan Abu Bakar tengah malam, tak ada lampu, boleh jalan tengah malam? Nak suluh kat mana? Takkan Nabi nak bawa unggun Nabi? Nabi bawa unggun Nabi, orang nampak lah Nabi. Senanglah kena tangkap. Dalam kitab sirah pun Abu Bakar tak pernah kata pun kami bawa unggun Nabi dua-dua orang. Macam mana nak suluh daripada kaki daripada bukit Qubais tu, daripada Kaabah tu, nak berjalan pergi ke Jabal Tur tu kat belakang tu, naik bas pun berapa kilo? Nak suluh macam mana tu tolong abang mai? Benar ni kalau tak sebut orang tak perasan. Dan bila sebut baru orang betul juga. Itu nak suluh macam mana tu? Cuba fikir betul. Macam mana dua orang keluar dalam gelap malam, tak ada lampu suluh tapi boleh sampai ke Bukit Tur? Lah ni kalau kita berjalan memanglah cerah pasal lampu jalan penuh. Bangunan pun bercahaya. Zaman tu tar pun tak ada lagi. Cuba fikir. Itu kata Nabi tu. Jalan. Orang kata, Ustaz, bukankah nanti bila sampai dekat Madinah, dalam riwayat mengatakan mereka nampak dua bayang-bayang. Kalau Nabi cahaya macam sekarang cerah kan, tuan-tuan ambil lampu suluh, tuan-tuan suluh lah merata-rata, tak nampak apa-apa. Betul, cahaya dengan cahaya mana ada efek. Habis tu dalam tu dia kata nampak dua bayang-bayang. Iyalah nampak dua bayang-bayang, bayang-bayang unta. Dengan bayang-bayang Sayyidina Abu Bakar.
Bayang-bayang Nabi orang tak kata pun. Ada tuan-tuan biasa baca riwayat, maka bayang-bayang Nabi pun ternampaklah dengan pancaran cahaya. Ada baca? Dia kata tu yang malaikat Jibril ajak Nabi masuk waktu. Cuba tanya malaikat Jibril, tanya malaikat Jibril lah. Cuba tengok dalam kitab tu dia tulis apa? Bayang-bayang orang. Malaikat Jibril tunjuk ke Nabi, tunjuk dalam keadaan tunjuk bayang-bayang yang lain, bukan bayang-bayang Nabi. Cuba tengok tu. Nabi mana ada bayang-bayang? Cuba fikir. Betul juga selama dia hidup ni mana ada orang biasa cerita bayang-bayang Nabi. Nak cerita macam mana Nabi tak ada. Orang kata betul kan ni. Lah sungguh orang pakai serban takkan nak cakap bohong. Aina namuna muslimin dan muslimat. Itu saja saya nak bagi tahu nama Madinah Al-Munawwarah tadi. Maka Nabi katalah kepada semua orang, boleh sekarang aku dah dapat dah perintah daripada Allah, maka keluarlah kamu pergi berhijrah ke Madinah. Siapa yang teringin nak keluar, maka golongan yang pertama 3 orang, 2 lelaki 1 perempuan. Perempuan ni adalah isteri kepada salah seorang 2 orang tadi. Bila dah keluar, orang yang kedua yang keluar hijrah adalah Sayyidina Umar. Yang ni anak dia cerita sendiri. Anak dia kata apa? Ayah aku memang ragut. Ayah aku keluar memang gamble gila, dia kata. Dia pergi, dia bubuh pedang dia sangkut satu, dia galah dia punya busar panah dia satu, dia bubuh anak panah dia tang belakang, dia pergi dekat Kaabah, dia sembahyang 2 rakaat, dia kalih daripada dia membelakangkan Kaabah, dia buat pengumuman. Dengar sini semua orang kafir musyrikin. Aku nak keluar hijrah. Siapa yang rasa nak bagi bini dia jadi janda, anak dia jadi anak yatim, boleh tunggu aku tengah jalan, kita fight, no problem. Bila keluar, dia celapak naik kuda dia, celapak, 6 dia celapak. Celapak. Ayah juga ni bahasa. Hup, naik dulu. Siapa nampak-nampak lah, tak nampak sudah. Dia buat itu, dia celapak kuda dia. Nun dia pintu kota Mekah terbuka lah tu, relax ada naik gedung-gedung. Siapa tak berani kacau? Orang ni semua keluar tengah malam. Dia seorang aja keluar ke gedung. Relax lah, pokok keluar. Siapa tak berani kacau kan? Habis dah semua orang pakat duk keluar. Last kali tinggal orang dewasa, Nabi dengan Abu Bakar. Perempuan, budak-budak, orang tua masih ada. Mereka lepas Nabi hijrah. Lepas Nabi hijrah, orang dah tak cari dah orang Islam. Pasal mereka nak cari Nabi dah. Jadi orang perempuan, budak-budak, orang tua hijrah bersama dengan Sayyidina Ali. Cerita ni jarang orang sebut. Sekali lagi saya sebut insya-Allah kalau sempat. Turun firman Allah. Allah ayat yang sana. Allah. Pangkai ayat yang macam mana tu? Ayat siapa ayat? Sebelum tu ayat liyusbituk wa yaqtuluk wa yukhrijuk wa yaquruna wa yaqurullah wallahu khairul makirin. Pangkai dia apa dia? Siapa ingat? Ingat tak? Pangkai dia. Allah, saya tak boleh ingat lah pangkai kepala dia. A'udzubillahi minasyaitan. Ingat tak? Kalau pangkai kau tak ingat, surah lagi lah. Saya tak ingat. Apa tak tahu ayat dia? Allah kata macam ni. Ayat ni boleh turun bila kan Nabi dengan Abu Bakar duduk lagi, duduk ready lagi, tak tahu lagi bila nak keluar. Jadi ayat ni lah yang memberitahu pada Nabi hang malam ni kena keluar. Jadi ayat dia Allah kata wayam apa Allah kata orang kafir merancang untuk lius bituk, tangkap kamu, penjara kamu, gam kamu. Wayaqtuluk, bunuh kamu, wayukhrijuk, buang kamu keluar negara.
buang kamu luar daripada Mekah. Wayam kuruna, mereka tak akan berhenti merancang. Wayam kurullah, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik perancang. Maka Allah bagi tahu kat Nabi, malam tu kena keluar. Nabi dapat dah. Tiba-tiba datang pakcik dia yang bernama Abi Talib, lari tergopoh-gapoh masuk dalam rumah Nabi. Ya Muhammad, hang tahu dari apa orang kampung nak buat dekat hang ni? Pakcik dia lari keluar daripada satu kawasan. Nama kawasan ataupun building tu nama dia Darun Nadwah. Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat orang kafir duduk mesyuarat, mereka buat keputusan nak bunuh Nabi. Tuan-tuan cuba bayang, Abu Jahal, Abu Lahab, Abi Talib, antara pakcik Nabi yang ada dalam mesyuarat tu duduk bincang macam mana nak bunuh anak melakan. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana. Bayang kita pakcik duk discuss ramai-ramai 10 orang macam mana kita nak bunuh anak belakang kita. Abi Talib tak sampai hati nak dengar. Mula dia kata, apa kata kita tangkap dia, bubuh dia dalam penjara. Cadangan ni ditolak. Pasal apa cadangan ditolak? Sebab dia kata, hampa berani nak penjara Muhammad. Geng-geng dia tahu kata dia kena penjara, silap-silap dengan omak sekali dia ragah pintu penjara tu sekali. Hampa nak lawan dengan omak. Dia kata betul juga, masalah dia omak mengamuk mampu dia. Cadangan ditolak. Ni Cik Jamil, Cik Jamil telefon. Ni Cik Jamil mana ni? Cik Jamil kahwin dua, okey. Dia kata macam tu. Mana boleh kalau penjara Muhammad, pengikut dia tahu dia kena penjara, dia akan masuk penjara, dia akan ronggah penjara. Ronggah boleh tuan, ronggah. Tu kena ronggah ke apa tu? Ronggah, Allah. Goncang. Ronggah dulu tu. Dulu tu. Dia bawa ronggah pintu penjara tu bawah hantar. Dia kata betul juga, cadangan ditolak. Cadangan yang kedua, apa kata kita buang Muhammad luar negara ni? Biar dia mati tengah padang pasir tu. Lagu mana mereka nak buat adik-beradik Nabi Yusuf, buat kat Nabi Yusuf. Pitau dia dalam telaga tu kan. Dia berkata, apa cuba fikir dia? Tara Muhammad duduk dengan kita ni yang hardcore ni, dia boleh dapat 70 orang tau. Kita buang dia negeri, saat lagi dia panggil semua orang jadi satu nation, saat lagi mai serang kita dengan Mekah-Mekah selamat. Dia kata betul juga, Muhammad pandai buat muka kesian, boleh tak? Tak boleh, cadangan ditolak. Cadangan ditolak. Tak ada. Lah. Apa kata kita bunuh dia senang? Hang gila nak bunuh dia. Siapa yang nak bunuh? Hang sanggup bunuh. Hang tetak dia saat lagi Bani Hashim turun tetak hang saat lagi baru hang tahu. Tapi cadangan dia nampak macam bagus. Macam mana nak bagi cantik sikit? Maka cadangan dia ialah, kita ada 10 orang. Setiap 10 orang kita panggil 10 orang pembunuh upahan. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100 orang. Maka 100 orang tetak seorang sekali. Jadi Muhammad mati bukan sebab satu tetakan, sebab 100 tetakan. Jadi kalau orang nak cari pasal, dia kena cari pasal dengan 100 orang. Kalau Bani Hashim nak lawan dengan seorang saja daripada 100, 99 duk ada lagi, duk im dia. Yang ni nampak macam bernas. Tiba-tiba keluar satu orang tua. Tuan-tuan tahu kan orang tua tu? Iblis kan? Dia jadi orang tua tu, dia kata, yang ni cadangan bagus. Patutnya bunuh Muhammad dengan cara macam ni. Aku sokong. Abi Talib dengar lagu tu, dia keluar daripada Darun Nadwah tu, dia lari ke dekat rumah Nabi. Dia kata, dia masuk jumpa anak belakangnya. Dia kata apa? Hang tahu dah apa yang orang kampung hang nak buat ke hang ni? Nabi tengok Abi Talib, Nabi jadi macam terkejut. Nabi terkejut. Dan sejak bila pakcik dia pandai cakap Penang?
Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi relax tuan-tuan. Abi Talib ni tergopoh-gopoh ni, lari-lari habaqkan Nabi. Ni hang tahu dah orang kampung hang nak buat apa kat hang ni? Nabi jawab apa? Aku dah tahu dah. Apa mereka nak buat kat hang? Nabi habaqkan tadi. Mereka sedang nak penjara aku, mereka sedang nak tahu aku buang rock negeri, mereka sedang nak bunuh aku. Abi Talib terkejut. Nabi tahu apa yang dibincang dalam Darun Nadwah. Apa kata Abi Talib? Abi Talib bukan Islam tau. Dia kata apa? Siapa yang beritahu dekat kamu? Nabi kata, Rabbi, Tuhan aku yang beritahu dekat aku. Apa jawab Abi Talib? Jawapan ni saya dengar daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun, masa dia cerita pasal Ma'al Hijrah dulu, lama lah. Jawapan dia Datuk Harun sebut, saya ingat insyaAllah. Kata Abi Talib, Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan kamu. Itu dia. Entah cuba fikir betul-betul. Tak pasal Tuhan nak ambil tahu pasal kita seorang-seorang. Betul tak? Kalau ikut, maaf, sini adakah yang bukan Islam, adakah? Tak ada kot, no? Kok ada memang duduk join nak dengar apa kan? Berat pasal saya itu saya pintar mana kan? Orang bukan Islam tak gambar orang saya tu. Kalau dia kenal tak mana, tak tahu. Saya di Sandeli ya. Orang tengok. Ada di kat mana? Ada orang dengar kuliah kita masuk Islam. Sampai lah dia praktis Islam lagi. Alhamdulillah. Pakai tudung cantik elok lah. Nasib baik tak boleh kahwin dua. Kecil juga lah hati ni. Nampak fikir bukan. Ahlan dan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Abi Talib dia kata, Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan, Tuhan kamu. Tuhan kami tak ada duk pasal lah cari duk habaq kat kami apa nak jadi dekat kami. Tuhan hang boleh pergi habaq dekat hang. Dahsyat Tuhan hang. Ini dia Tuhan kita tuan-tuan. Saya titik ayat ni dekat sini, berhenti saat dulu, tak keluar hijrah lagi. Kita ambil tajuk kita, saya describe dekat tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok. Nabi, Allah bercakap dengan Nabi ayat Quran tuan-tuan. Nabi sebut dekat orang, Tuhan aku bagi tahu dekat aku. Tuhan aku bagi tahu dekat aku. Tapi kita, maaf, bila orang bertanya kat kita, bila kita nak ajak orang pergi sembahyang, kita takut nak sebut kata Tuhan kita suruh. Jom kita sembahyang dulu lah. Allah suruh sembahyang dulu. Sekali lagi kita buatlah apa kita nak buat. Kita takut nak sebut kata Allah suruh. Sedangkan orang bukan Islam di zaman Nabi dengar Nabi kata yang bagi tahu dekat aku Rabbi, Tuhan aku. Dia terus kata Ni'ma Rabbu Rabbuk, sebaik-baik Tuhan, Tuhan kamu. Cara Allah bagi Nabi faham Islam. Tengok. Dalam kandungan, tadi ada siapa bersin tadi, alhamdulillah. Dalam kandungan ayah tak ada, lahir tak duduk dengan mak, lepas duduk dengan mak sat, mak tak ada, duduk pula dengan tok wan tak ada, duduk dengan pak cik ada dengan dia sekejap saja. Lepas Nabi dah lama sikit sebelum hijrah, baru pak cik dia Abi Talib ni meninggal. Di saat Nabi kena teruk, Nabi perlukan orang, termasuklah isteri. Masa Nabi kena Nabi hijrah, isteri mana? Isteri dia Khadijah meninggal. Isteri Khadijah meninggal. Nabi bujang 2 tahun tau. Itu saya abang kat orang, saya baru 3 bulan bujang. Kalau cukup 2 tahun memang cukup syarat kahwin orang. Saya isteri dia mana ada, duduk overseas. Jadi bujang 3 bulan. Sikit hari ini insyaAllah. Nabi ketika perlukan orang untuk duduk side dengan dia, semua orang tu Allah ambil. Semua. Pasal apa? Pasal Allah nak didik Nabi, kamu terus direct dengan aku, jangan sangkut dengan orang. Cuba tengok betul-betul. Sebelum Nabi hijrah, semua tak ada lah.
Sebelum Nabi hijrah, semua tak ada dah. Nabi direct dengan Tuhan. Mana boleh satu orang, ketika orang 100 orang kepung rumah ada 100 orang. Time tu kata guru kami Datuk Harun, sekok tikus pun kalau keluar orang pasti nampak. Sekok tikus kalau keluar orang nampak. A small rat, if it's run away from the house, people will know, you know, because there's 100 people around the house. Kata saya pula, hang nak menyeronok tang celah mana? Tuan-tuan menyeronok boleh tak? Oh, yang payah bahasa-bahasa Oxford ni dia payah sikit. Menyeronok ni macam mana menyeronok? Tuan-tuan, mencelah tak boleh. Menyelinap dia lebih kurang macam ular lagu tu. Menyeronok dia macam tikus mondok, tuan-tuan tahu. Apa ni menyeronok? Kata akar dia ronok. Rekor tahu tidak. Hang nak menyeronok celah mana? 100 orang kepung rumah kecil. Tak usah rumah kecil lah tuan-tuan. Ni masjid ni, cuba kita ambil 100 orang tengok duduk keliling ni. Tuan-tuan nak keluar pintu mana pun tak lepas. Ini masjid besar ni, rumah Nabi tuan-tuan tahu tak usah apa. Rumah Nabi, kalau tuan-tuan tengok yang kita pergi perpustakaan tu, makna kata perpustakaan tu rumah Nabi lahir, maka saiz rumah insya-Allah lebih kurang sama. Saya rasa 4 tiang ni je. Cuba tengok betul. 4 tiang ni, 4 tiang ni. 1, 2, 3, 4. Besar tu ya. Lalu siapa yang rasa nak pergi tengok rumah Nabi yang ukuran dia agak-agak betul dan dapat endorsement daripada Jabatan Mufti, tuan-tuan nak pergi tengok tak mana? Yayasan Restu. Sebelah Masjid Negeri Shah Alam tu ada Yayasan Restu. Mereka ada buat replika rumah Nabi exactly macam rumah Nabi. Tuan-tuan boleh masuk tengok. Cuba bayang macam mana rumah tu mereka boleh buat dalam building. Mana kata kecil dia rumah Nabi. Kalau lah rumah besar ni 100 orang kepung. Dah lah kepung 100 orang. Kemudian Allah kata apa? Muhammad keluar sekarang. Muhammad keluar sekarang. Nanti pakcik ni keluar dia. Dia kan keluar sekarang lah nama bukan saya. Takutlah saya kata pakcik ni. Kenapa? Saya tersalah. Kenapa saya takutlah. Pakcik, tu saya teragak-agak lah. Ini nama-nama muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Bayangkan kalau Nabi tak lalui Allah punya kelas, Allah punya madrasah Allah kan, yang semua balik pada Allah. Bila Allah kata Muhammad keluar sekarang, mesti Nabi fikir banyak kali, takkan nak keluar 100 orang semua pakai pedang, aku tak ada apa. Kalau keluar confirm kena bunuh. Duduk dalam dulu, tutup pintu dulu, tunggu fikir dulu 2-3 kali. Keluar tak keluar, mesti Nabi macam tu. Tapi pasal Nabi dah lalui Allah punya training. Allah train dia daripada kecil. Tuan-tuan, maaf. Nabi orang dahsyat. Tapi nak sebut Nabi punya school tu, the school of God, Allah punya sekolah kepada Nabi tu, mula daripada baby tu. Nak latih dia dengan Allah punya hubungan tu daripada baby tu sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sampai umur 40 lebih baru Nabi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tabak saja pasien tu, buka pintu, keluar terus. Tu, tapi nak dapat latihan macam tu hati daripada umur kecil. Jadi tuan-tuan tolong, kita nak faham Islam, nak sungguh-sungguh, dia bukan lah ni boleh faham lagu tu terus. Memang akan ada serabut-serabut sikit, mesti ada tergoyahan hati sikit. Sebab tu kena baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ni doa ni kalau tuan-tuan buka dalam tafsir surah Ali Imran, muka surat kan kita buka surah Baqarah. Surah Baqarah last kali kan muka surat belah kanan kan, Amanar Rasul kan, Amanar Rasul muka surat belah kanan. Habis sampai bawah wa ilaikal masir tu,
Masuk mula-mula sini surah Ali Imran. Bawah sekali Ali Imran tu. Allah kata apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni ayat ni tuan-tuan buka tafsir dia, tuan-tuan akan nampak apa? Satu hadis daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Aku heran tengok Rasulullah hari-hari baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Masa habis dah sejam kita baca. Macam mana? Lepas abang saya sejam ni. Ini dah sejam dah. Tambah lagi sikit. Sikit lagi. Sikit dulu kita tambah. Aisyah kata, aku heran tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari dia baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka aku tanyalah Rasulullah satu hari, ya Rasulullah, pasal apa kamu duk baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Terjemahan dia, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hati aku, ala dinik, atas agama kamu. Jadi bayangkan Nabi duk baca hari-hari, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama kamu. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku atas agama kamu. Confuse tak? Hamdahlah Nabi. Kenapa orang duk baca benar ni? Confirm lah hang memang atas jalan Allah. Kalau kita lah fikir, Aisyah pun fikir yang sama. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa kamu tiap-tiap hari aku dengar kerap baca yang ni? Kerap. Apa jawab Nabi? Tengok Nabi, dia relate balik kat Quran. Dia kata, Aisyah, jangan lupa, kan Allah bagi tahu dekat kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah ajar kita, wahai Tuhan, jangan engkau pesongkan hati ini selepas engkau bagi hidayah kepada dia. Allah ajar kita. Hampa manusia jangan lupa tahu, baca doa dekat aku, minta jangan pesong hati hampa selepas dapat petunjuk. Tuan-tuan, maaf, ayat ni kena dengan timing kita. Pasal apa? Tuan-tuan cuba tengok tadi. Saya habaq dekat tuan-tuan, masa dah habis, dah sejam. Tuan-tuan kata apa? Ustaz tambah lagi sikit. Saya tanya tuan-tuan, dulu orang nak dengar ceramah agama, orang kata cepatlah habis Ustaz. Oi, lain orang dengar dah habis masa, Ustaz pula dia kata cepatlah, apa suruh aku berhenti. Makna apa tuan-tuan? Makna dia kita rasa selesa dengan majlis ilmu. Makna apa? Makna dia Allah buka pintu hati kita. Jadi jangan bagi dia tutup balik. Dia tutup karpat tu nak buka balik. Oh, payah. Sebab tu kena hiaskan dengan zikrullah. Hiaskan dengan astagfirullah menjadi la ilaha illallah, menjadi selawat kepada Nabi lagi cantik. Selawat kepada Nabi saya sentuh sikit. Suatu hari ini kata guru kami, ada seorang budak, dia duduk dekat Kaabah. Orang bertawaf, dia duduk belakang. Sebelahnya ada seorang lelaki. Pakcik ni daripada awal duduk, dia baca Quran, dia baca tasbih, dia baca tahlil, dia baca tasbih, dia baca zikir, dia baca tahmid, dia baca macam-macam. Pakcik ni sebelah ni. Sebab duduk lama, 3 jam, katalah duduk 3 jam, nak baca Quran saja tak mampu. Kadang-kadang mulut lenguh kan. Jadi berhenti saat Quran, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lama-lama astagfirullah pun dah jadi macam, jadi sebut bukan-bukan. La ilaha illallah, la
illallah. La ilaha illallah pun dah lama-lama mengantuk. Allah. Ingat Allah kan. La ilaha illallah tu dah tak nak ingat Allah hujung kan. Tak apalah. Jadi pakcik ni dah berubah macam-macam fikir dia. Pakcik ni heran. Awak budak sebelah ni. Kenapa budak sebelah ni? Daripada mula duduk tadi, mulut dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. 3 jam duduk bantai yang tu saja. Pakcik ni tegur dia. Pakcik ni kata, budak, ada zikir-zikir lain lagi. Pasal apa? Tak baca lah. Pakcik ni baca selawat saja. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan, budak ni jawab apa? Dia kata apa? Aku ada seorang ayah pakcik. Ayah aku meninggal dunia. Dekat depan aku ayah aku meninggal dunia. Masa ayah aku meninggal dunia, muka ayah aku berubah jadi warna hitam. Bahaya betul. Ingatlah. Sebab itu bila ambil wudu, doa Imam Al-Ghazali ajar dalam kitab Al-Azkar, kalau tak silap saya ada dalam kitab-kitab doa tu, ya Allah, putihkan wajah aku di hari kau memutihkan wajah alim ulama-mu, dan jangan kau hitamkan wajah aku di hari kau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. Minta tuan-tuan masa basuh muka ambil wudu tu, minta. Paling tak kurang pun, kalau lah kita tak tahu nak mati lagu mana, kurang-kurang doa tu tak payah pakai all of your land lah. Yang cuci muka tu tak payah pakai lah, elok lah kata. Doa. Ayah aku mati depan aku, meninggal depan aku, wajah ayah aku bertukar jadi hitam. Aku menangis tengok ayah aku. Aku menangis sampai aku letih, aku tertidur. Dalam tidur aku, tiba-tiba aku mimpi datang satu lelaki. Baju dia putih, cantik, bersih. Sobat dia putih, muka dia berseri, cantik rupa parah dia. Dia main dekat ayah aku, dia pegang muka ayah aku, dia sapu muka ayah aku. Ayah aku yang wajahnya warna hitam itu berubah jadi warna putih melepah bercahaya. Aku tanya dia, siapakah gerangan Tuan hamba? Maka kata lelaki itu, kamu tidak kenal aku wahai orang muda. Maka lelaki ni kata, wallahi aku tidak kenal. Maka kata dia, akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabit ada ayah kamu selawat pada aku, dia layak mendapat syafaat aku, maka aku bagi syafaat aku pada dia. Sejak daripada peristiwa itu, mulut aku tak pernah berhenti baca selawat ke Nabi, sebab aku mengharapkan syafaat daripada Nabi. Baca selawat kepada Nabi Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung balik contoh tadi. Kalaulah Nabi tidak dapat memahami Islam, yang kata Islam tu Allah punya, Allah suruh dia keluar tadi, mesti dia fikir banyak. Tapi sebab Allah latih Nabi, daripada kecil Allah latih Nabi. Kita kalau tak dapat latihan macam tu, bila besar ni payah. Jadi bila nak mula daripada besar ni, jangan cepat merungut dan putus asa. Jangan. Tuan-tuan, ni saya sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan jangan putus asa. Ni saya sebut sekali lagi, tuan-tuan jangan putus asa. Kita ni apa relationship kita, tuan-tuan? Tak ada apa melainkan kita sahabat saja, sesama manusia, saudara sesama Islam, tu je. Saya nak abang tuan-tuan, pesanan jangan putus asa ni Nabi Yaqub pesan dekat anak-anak dia masa pergi cari Nabi Yusuf. Nabi Yaqub pesan dekat anak-anak dia masa pergi cari Nabi Yusuf. Pasal mereka dah buat naya kat ayah mereka kan 2-3 kali kan, mereka penipu ayah mereka kan. Ayah mereka jadi macam stres dengan mereka. Ayah mereka suruh mereka pergi cari balik Nabi Yusuf. Masa nak masuk kota tu, ayah dia kata, dengar sini anak-anak aku, hampa jangan putus asa. La yainasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah wahai anak-anak aku. Tuan-tuan, Nabi pesan ke anak tahu tak? Ni anak Nabi pun kena pesan jangan putus asa tau. Anak Nabi kena pesan jangan putus asa. Kita anak siapa?
Kita bukan anak Tok Imam. Saya anak kerani dengan anak pembantu mak mak ayah saya, pembantu mak saya kerani orang biasa. Memang lagi-lagi lah kena kesan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jadi bila kita mula saja nak ambil Islam, mula saja kita nak faham Islam, kita mula dalam usia kita sekarang, dia memakan masa yang panjang. Jadi kena terus mengaji, berhenti komen. Jangan komen, jangan komplain. Kita duduk, kita belajar, kita dengar dan kita terus belajar. InsyaAllah Allah buka pintu. Okay, amin ya Rabbal. Ayolah kepada muslimin dan muslimat, baik ada cobaan. Jadi dia kata ni'ma rabbu rabbuk, sebaik-baik Tuhan kamu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad kata, Tuhan aku bagi tahu dekat aku apa yang mereka rancang. Dan Nabi kata, malam ni aku nak keluar hijrah. Nabi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi keluar di waktu tengah hari rembang, dalam keadaan Nabi tutup kepala Nabi, dalam keadaan pakaian penyamaran, tutup lebutu bagi orang tak nampak siapa dia. Bila Abu Bakar nampak daripada jauh, dia kenal yang tu kelibat Nabi. Dia kata, kalau Nabi keluar waktu tengah hari, Nabi tak pernah keluar waktu ni. Kalau keluar dalam keadaan menyamar, main rumah aku, confirm ada benda besar nak beritahu. Nabi sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi kata, boleh aku masuk? Abu Bakar kata, silakan. Nabi masuk rumah Abu Bakar. Nabi diam sebab Nabi nampak ada ahli keluarga Abu Bakar. Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, ni geng kita, jangan risau. Baru Nabi kata, malam ni kita kena keluar. Abu Bakar dengar, dia kata, kena keluar malam ni. Yes. Dia kata apa? Dia roger kawan-kawan dia. Dia halu kawan dia seorang. Dia kata, hang pengembala kambing, tiap-tiap kali anak aku pi, hang padam tapak kaki dia. Sebelum subuh dia balik, hang padam tapak kaki dia. Itu kerja hang. Dan jangan lupa bawa delivery daging kambing panggang dengan susu kambing. Ini dia pesan. Kerja orang yang nak bawakan Nabi, pengembalan kambing. Okey, satu. Dua, Abdullah, anak aku, hang dengar elok-elok. Kerja hang sampaikan maklumat kepada kami. Apa aktiviti orang sini buat sementara kami ada di sana. Tiap-tiap malam lepas tengah malam hampir, sebelum subuh hang balik, hang tidur sana dengan aku. Okey, clear. Dua. Tiga, bagi tahu dekat orang gaji dia, hang tolong sediakan 2 ekor unta, letak dekat Bukit Sur hari ketiga bila kami keluar daripada hari ini. 3 hari daripada sekarang, unta telah ada 2-3 orang. 4, Asma, siapkan makanan pada hari ketiga kami nak musafir jauh pergi ke Madinah. Maka siapkan dia. Asma kata okey saja. Alright. 4, 5, jumpa dengan orang yang bukan Islam. Hang pandai tunjuk jalan sebelah Laut Merah, tolong bawa kami tunjuk jalan shortcut nak pergi ke Madinah melalui Laut Merah. Tunggu kami pada hari ketiga. Siap. Tunggu dekat mana? Tepi Laut Merah. Okey, Roger, siap. Nabi balik. Nabi panggil Sayyidina Ali. Okey, tuan-tuan, saya berhenti sini, huraian sini. Nabi masa pergi Madinah kan, Nabi tak pergi Madinah terus, betul tak? Nabi berhenti di satu tempat. Nabi buat masjid yang pertama. Tahu mana? Nabi buat dekat Quba. Quba tu Nabi tunggu lama, lebih kurang beberapa hari, dekat-dekat puluhan hari. Nabi tunggu siapa? Nabi tunggu Sayyidina Ali. Nabi tunggu Sayyidina Ali dengan rombongan yang mai sekali dengan dia. Nabi sengaja tunggu mereka dekat situ. Bila dah ramai-ramai, baru semua orang pergi ke Madinah sama-sama. Dan Nabi never left man behind. Itu Nabi never left man behind. Itu Nabi. Dia tunggu Ali dekat Quba. Ali dengar sini, hang punya kerja dalam rumah ni ada banyak harta orang suruh aku simpan. Hang kena bagi balik. Dah selesai bagi balik, jangan lupa terus hijrah jumpa aku dekat sana. Okey, setuju. Malam ni ambil selimut warna hijau. Selimut kamu dengan hijau, selimut hijau aku ni yang selalu aku pakai daripada Hadraul Maut kalau tak silap saya. Selimut kamu. Benda yang kamu takut takkan jadi pada kamu. Selimut Ali. Nabi tunggu tepi katil. Bila Nabi tunggu tepi katil, tunggu Jibril turun. Muhammad keluar sekarang.
Inilah wahyu Allah yang tuan-tuan duk baca setiap malam Jumaat. Surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim, ni turun dekat sini. Turun dalam rumah Siti Khadijah ketika malam Nabi nak hijrah. Jibril bagi dekat Nabi, Nabi pegang yang tu, Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yusirun. Nabi tapukkan. Tuan-tuan, yakin Nabi dengan ayat Quran. Islam, kalau tuan-tuan nak faham Islam, kena baca Quran. Siapa tak baca Quran, nak mencakap saja, dia tak akan faham agama Islam. Sebab kata guru kita, tuan gurunya Aziz, dia kata apa? Apa yang berlaku hari ini, semua dah berlaku dah zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman Rasulullah, zaman para nabi-nabi. Maaf, izinkan saya jadi seorang yang jujur pada hari ini untuk cerita pada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak peristiwa yang berlaku di suatu negara, ada berlaku kes kecurian, ada berlaku kes kecurian alat-alat kapal terbang dan sebagainya, dan orang mula rasa perkara ini macam tipu helah. Tiba-tiba orang yang tidak sepatutnya diambil nama dia untuk diletakkan. Saya nak abang tuan-tuan, benda macam ni dah jadi zaman Nabi Yusuf lagi. Tengok, mereka tolak Nabi Yusuf masuk dalam. Tuan-tuan tengok, saya letak cerita ni. Saya letak cerita ni, tuan-tuan tengok. Sama tak sama dengan peristiwa yang jadi hari ni? Rata-rata orang yang main dengan perkara ini semua buat benda yang sama. Semua tiru wakai saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tolak Nabi Yusuf masuk dalam perigi tu kan. Mereka dah tabuh dah dulu. Mula-mula mereka tabuh dah dulu. Mereka tabuh dah sekerat nyawa. Mereka tolak dia masuk dalam tu. Sebelum tolak tu, abang-abang ni buka dulu, rentak baju dia dulu. Buka dulu baju dia dulu. Bila buka baju dia dulu, tarik baju dia, tolak dia masuk dalam tu. Tolak dia masuk dalam tu. Dia jatuh dalam tu. Mereka ambil baju dia tadi. Mereka kata, jom kita pergi cari musang sekok. Mereka cari musang tadi, mereka bagi berdarah sikit musang tu, mereka tabuk darah atas baju adik mereka, nama Yusuf tadi tu. Kemudian mereka tangkap musang tu, pakat lari dekat ayah mereka. Ayah, nangis. Ayah, Yusuf kena makan dengan serigala. Ayah dia kata, aku dah kata dah dekat apa. Mana abang tahu kata Yusuf kena makan serigala? Kami tinggal dia dekat tempat makanan kami, suruh dia jaga. Kami pergi lari main zat, tengok-tengok balik-balik tu dia tinggal balik dia. Kami pergi cari musang tu ayah. Ni dia musang yang makan Yusuf. Bubuh orang panggil musang hitam. Ni, letak dia sebagai kambing hitam, tujuh kepada dia. Musang tu, maaf, tuan-tuan buka dalam mana-mana kitab lama. Musang tu kata apa? Dengan takdir Allah, musang tu bercakap. Kata apa musang tu kepada Nabi Yaqub? Anak-anak dia tak faham, Nabi Yaqub yang faham. Musang tu kata apa? Haram bagi aku memakan daging seorang anbiya. Pasal itu Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, dia kata dalam Quran apa dia? Hampa burung kat aku tahu. Tambah pula dia pergi tengok dekat baju tu, dia kata apa? Cerdik pula musang ni buka butak baju anak aku. Nampak tuan-tuan? Maaf, saya cerita ni bukan apa. Peristiwa yang jadi hari ni semua ikut peristiwa Nabi Yusuf. Dan jangan lupa ni, ayah dia kata apa? Cerdik musang tu buka baju anak aku. Mana kata apa? Hampa cuba padam evidence macam mana pun, mesti ada satu evidence yang tak akan terlepas. Yang ni cerita Allah dah bawa dah. Jangan risau. Baca cerita dalam Quran, semua dah. Kalau nak tolak apa yang saya cakap, tolak surah Yusuf. Siapa tolak surah Yusuf, kafir. Benar? Nabi pasal Quran duduk di sini, Quran duduk di sini. Sebab itu bila berlaku saja certain circumstance, Nabi relax kan, Nabi dah tahu macam mana settle.
Balik pada cerita tadi, Nabi pun keluar daripada rumah Siti Khadijah, patah ke rumah Sayyidina Abu Bakar, turun dua-dua orang dalam gelap malam dengan takdir Allah sebab bercahayanya tubuh Nabi. Mereka nampak jalan mereka pergi ke Gua Sur. Sampai nak khabat Gua Sur itu, Abu Bakar heran kenapa dia jadi laju pula daripada Nabi. Maka berhenti dia kali belakang tengok kepada Nabi. Rupa-rupanya Nabi yang cergas itu bukan sengaja perlahan, rupa-rupanya kaki dah berdarah. Kaki berdarah, batu tajam, pokok duri. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan tengok yang masa saya buat kembara tabung haji itu, tuan-tuan perasan tak ada saya tanya satu bukit. Bukit tu Bukit Sur lah. Bukit Sur tu kalau naik kot tangga dia tu, naik lebih kurang 2 jam kalau tuan-tuan naik dalam tenaga yang muda. Tenaga muda, orang tua tak apa, tapi tenaga muda insya-Allah kurang 2 jam mesti boleh naik dia. Saya abang kat kawan-kawan saya kata kat mereka, aku tak mau kerabat kot tangga macam apa. Aku nak kerabat kot batu, nak try tengok Nabi naik ke mana. Saya kata kat mereka, supaya juga tuan-tuan. Saya dalam beg saya pakai jubah. Bukan jubah ni, jubah satu lagi. Ini celok sikit dia kelabu gelap. Saya pakai jubah tu dah lah. Dengan jubah aku dah mencelapak ada tu. Astagfirullahaladzim. Susah lah. Saya lagi pegang sini dia. Kau tak baju ni pasal dekat situ penuh pokok duri lah. Betul, penuh pokok duri saja. Pokok tu nampak macam mati, warna brown. Ingatkan dia mati. Rupanya tak, memang colour dia lagu tu. Memang dia hidup dengan colour brown. Dia bercucuk orang, betul tak? Cuba bayang zaman kita pun lagu tu. Nabi naik dengan Abu Bakar lagu mana? Tu yang berdarah kaki. Saya memang saya khabat naik dah tu. Tapi tak tinggi mana lah, sekat jalannya. Lepas tu tengok bawah air. Balik ni nak mengajar 30 minit Ustaz Dua lagi. Cross kot tangga tu naik dengan tangga balik lah. Tapi saya naik tinggi juga. Saya naik tinggi juga. Selagi mana saya boleh naik. Payah tu saya. Apa bayang Nabi ni? Bila jadi lagu tu, Abu Bakar ni yang abang kata member baik ni, dia bagi belakang dekat Nabi. Nabi naik kokong dia kokong Nabi ni ada. Tuan-tuan panggil kokong tu saya panggil kokong, isteri saya panggil kokong Kelly. Orang putih sikit, saya panggil kokong sudah lah. Kokong ni kata, saya bawa backpack tuan-tuan. Backpack saya kurang daripada 1 kilo, tuan-tuan tahu tak? Yang ada dalam tu makanan lah. Bekalan di atas sana. Abu Bakar bawa orang tuan-tuan. Bayang kalau mana ada khabar ni. Dahsyat coba. Bayang macam mana naik dah lah tengah malam. Bawa orang khabar ni pula. Memang layak lah Abu Bakar duduk sebelah Nabi. Memang layak lah. Kita jangan kata tau. Kita selalu kata, aku kalau ada zaman Nabi aku mesti tolong Nabi. Jangan kata lagu tu. Cuba tengok dalam keadaan kita sekarang, kan? Agak-agak kita lupa mana. Silap-silap kita orang pertama hijrah baru tinggal Nabi. Silap-silap lah. Islam ni tuan-tuan, nak faham dia mesti Quran, mesti sunnah. Dia tak boleh faham Quran guna yang ni. Dia tak boleh faham sunnah guna yang ni. Dia tak boleh faham hadis. Dia tak boleh faham apa nama Islam guna yang ni. Yang ini nombor 3. Ni nombor 3. Sebab tu kalau buka syarat sah semayang kan, mula-mula sekali mesti Islam. Berakal selepas itu, betul tak? Betul tak? Syarat sah semayang mesti Islam. Lepas tu baru berakal. Islam tu dulu, Quran dengan hadis tu dulu, baru yang dikira. Kemarin kami berkongsi, kemarin kan kami ada ceramah pasal rahsia mencari pasangan. Saya cerita kat semua orang, saya dapat maklumat. Sebelum nak forum malam tu, petang tu isteri saya telefon saya minta tolong settle satu kes. Maaf, budak nak kahwin, umur 25, dua-dua belajar, suami isteri belajar, nak kahwin lah dua-dua ni, pasangan ni, lelaki perempuan ni.
Tapi bapak tak bagi lagi. Bapak kata kalau nak kahwin, kahwin bulan 6. Budak-budak ni nak kahwin bulan 2. Saya kata apa besok bulan 2, bulan 6 serupa juga lah. Kahwin pilih lah. Bukannya tahun yang lain-lain kan. Dia tahu ayah budak tu kata apa kan. Dia kan ingat. Nanti saya kata tu jangan pakai atai. Nampak kebodohan kita. Bapak budak tu kata apa kan. Hang kalau nak kahwin bulan 6 ikut cara aku. Okey, no problem. Aku okey saja. Tapi kalau anak kahwin bulan 2 ikut cara hang, aku nak bawa hang ke hospital dulu. Kita cek DNA dulu. Tengok hang ni betul ke tak anak aku. Apa cakap macam ni? Allah Azza. Jangan bunuh yang ni. Tuan-tuan, berapa ramai orang, contoh saya bagi perasa dia dulu. Berapa ramai orang guna yang ni, akhirnya yang ni menipu kita hujung macam tadi. Berapa ramai orang tengok orang perempuan dia syok, dia kata aku kalau boleh kahwin 2 memang aku tenang. Tapi lastnya bila dia kahwin 2, silap yang ni menipu dia. Masa dulu dia tengok betul, tapi akhirnya yang ni menipu dia. Berapa ramai orang keluar kerja, aku tak boleh duduk dah tempat kerja lagu ni. Oh, otak aku fikir tempat ni tak boleh hilang. Sana lagi bagus. Dia pindah sana bila jumpa member dia. Aku dulu kalau duduk dengan bos semua. Silap lah pindah. Betul lah. Dia guna yang ni lah dia fikir. Ya, dia guna yang ni. Tapi berapa banyak yang ni menipu kita. Yang tak pernah tipu kita, Quran dengan hadis tak pernah tipu kita. Itu yang hidup nombor 3 tu kan. Dia kata habis tu macam mana Ustaz nak buat decision? Allah setakat nak buat decision warna rumah tu tak apalah. Ni decision yang besar-besar ni. Decision yang besar-besar. Contoh dia, anak nak kahwin, kita nak kahwin dengan siapa, kita nak duduk di mana. Ni semua big decision punya ni. Benda yang ada dalam hadis, kalau tak ada dalam hadis, benda tu benda kecil. Kalau ada dalam hadis, benda tu sangat besar. Contoh ya, kan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, atau sana Nabi kata, saya cerita pasal suatu hari Aisyah, bukan satu hari lah, Aisyah ada kekurangan satu pada dia. Aisyah tak pandai masak. Dalam banyak riwayat, Aisyah tak pandai masak. Yang pandai masak Sofiyah pandai masak. Jadi suatu hari bila Nabi ada di rumah, Aisyah ada sekali, tetamu sahabat lain ada sekali dalam rumah tu. Aisyah tak pandai masak. Jadi Nabi catering lah dengan Sofiyah. Sofiyah pun masak. Bila masak-masak, dia hantarlah dekat Nabi. Bila dia hantar dekat Nabi, tuan-tuan tengok ni, bila dia hantar dekat Nabi makanan tu, Aisyah jealous. Aisyah tak suka. Bukan tak suka apa, geram. Dia tak boleh nak buat lagu tu. Aisyah ambil pinggan tu. Ni isteri Nabi tu kan. Dia ambil pinggan tu, dia lempak pinggan tu. Tang tetamu tu ada orang tu. Tang tetamu tu ada tu, isteri Nabi yang bernama Aisyah ambil hadiah daripada Sofiyah tu, dia pergi lempak depan orang, jatuh berterabak. Agak-agak kalau kita macam mana kita buat? Awaknya you pergi lempak makanan ni, tetamu tu ada nak makan. You tu lah hari ni. Aduh, macam kita kata. Nabi Aisyah lengkap benda tu jatuh berterabak. Nabi senyum. Nabi kutip satu-satu bubuk balik. Nabi hidang kat para sahabat. Jom kita makan. Hari ni mak kamu hari ni tak berapa sihat. Dia tak berapa okey hari ni. Tujuh. Dia tak ada rasa malu kat isteri dia buat lagu tu. Kalau kita you ni bagi malu I lah depan kawan-kawan. Dia
Saya pun walaupun saya baru kahwin sebulan, kadang-kadang ada action isteri kita buat macam kita Jadi isteri saya kadang-kadang bila dia pergi dekat mana-mana kedai kan, orang isi ayam kita nak minum kan, bila kita beli ayam dalam bekas tutup tu yang cucuk straw tu kan, kita kalau beli syarat dia mesti bagi penuh, betul tak? Ini tak dia pukul sikit, atas tu tak penuh, sikit banyak tu je lah, tak penuh pun. Isteri saya tadi kata, excuse me, you are supposed to feel yang ni sampai penuh, okay? Isteri saya cakap macam tu. Yang saya kata begini, alamak isteri aku ni malu. Tapi bila baca-baca buku Nabi, dia lihat Allah komando. Nabi bukan isteri dia komplain pasal benda betul, isteri dia buat benda tak betul. Isteri kita minta tadi, isteri penuh tu benda betul, kita malu. Habis-habis tu kan, kita nak malu apa? Kita bayar lah, dia nak isi dulu lah. Biasalah komunikasi suami isteri mesti ada pertelingkahan sikit, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan guna suami isteri. Apa guna kita bertengkar? Tuan-tuan, Nabi sudah lempar depan kawan-kawannya. Patutnya Nabi kata apa? Hari ini you telah menjatuhkan martabat saya sebagai seorang Nabi, you tahu? Patut Nabi kata begitu. Tapi dia lebih putih, letak senyum. Kawan-kawan, jom kita makan. Hari ini kamu tak apa, saya asli biasalah orang perempuan. Itu dia. Relax macam tu, saya tak boleh bayanglah orang macam ni macam mana hati dia. Tak senang, tak tahu lah. Bagi kita benda tu kecil, tapi bila ada dalam sunnah Nabi, benda ni bukan kecil, benda ni besar. Berapa ramai orang gaduh pasal dengar macam dia. Itu Nabi. Sebab dia nampak Islam, Quran dengan sunnah. Dia tak nampak Islam guna yang ni. Kita nampak Islam guna yang ni, itu kita nampak tak sunnah. Tuan-tuan kena faham betul, okey? Buka balik Quran, baca balik Quran, baca balik sunnah Nabi. Ui, banyak tuan-tuan. Aisyah suatu hari main dekat Nabi. Oi, apa ni? Cerita hijrah dah bertukar jadi cerita cinta lah ni. Tak apalah, cerita dia lah. Selingan. Aisyah suatu hari dia main dekat Nabi. Isteri-isteri Nabi, semua yang lain, kebanyakan yang ada gelaran, kita panggil dalam bahasa Arab laqab. Ummu Salamah, apa lagi, banyaknya sebab mereka semua ada anak, jadi dinasabkan kepada anak mereka. Aisyah tak ada anak. Suatu hari dia dekat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, semua isteri-isteri Nabi yang lain semua ada gelaran, aku ni tak ada gelaran. Soalan ni sama macam orang tanya kat kita. Isteri tanya kat saya, ataupun tuan-tuan pun saya rasa biasa juga. You nanti you nak panggil apa kat I? Ada ya? Kita jawab apa? Allah apa-apa boleh. Sama aja. You juga apa boleh. Ada ya? Nabi dah dahsyat. Kan Nabi kata apa? Bila Aisyah kata begitu, ya Rasulullah, aku ni tak ada pun gelaran lakop-lakop dekat aku. Aku ni nak pakai nama apa? Nabi duduk menunggu. Dulu aku ada anak angkat, nama Abdullah. Dulu aku ada anak angkat, nama Abdullah. Apa kata hang ambil sepenuh nama Abdullah, anak angkat aku, hang pakai gelaran Ummu Abdullah. Nabi fikir untuk dia, bagi dia. Aisyah kata aku dengar aku seronok, dan ulama kata Aisyah pakai gelaran Ummu Abdullah sampai Aisyah wafat. Kita cuba bayang kalau kita duduk sebentar, kita fikir Nabi kata, cuba kalau kita baca, dia tanya kita kan, hari ni you agak-agak you nak panggil I apa benaran? Sana hari ni hari Sabtu orang pergi taman bunga,
Bunga yang paling lawa saya rasa, sebenarnya aku tak tahu bunga apa, tapi kita kira bagi dia nampak interest, tapi kita tak buat. Kita sangka Nabi takkan pun Nabi buat lagu tu. Nabi buat kan. Baca lah kita penuh. Cuma kita tak baca atau kita tak tahu. Wallahu a'lam. Nabi tak hijrah juga lah. Cuma tidak kata hijrah tak keluar. Sampai dekat Bukit Sur lah. Tak apalah, tinggallah dua orang duduk di situ. Allah selamatkan mereka. Wallahu a'lam. Kesimpulan satu. Last. Kata Allah, Nabi sampai pada kita. Surah At-Taubah ayat 40. Izinkan saya baca. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Surah At-Taubah ayat 40. Allah kata illa tansuruh faqad nasarallah. Kalau kamu tak mau tolong Muhammad, kamu tak mau tolong faham agama, kamu tak mau tolong bawa sunnah Nabi, kamu tak mau tolong agama Islam, tak apa, Allah yang akan tolong agama Allah, Allah yang akan tolong Nabi, Allah yang akan selamatkan sunnah Nabi. Kalau kita semua ni wa'ayazubillah, tapi kalau kita semua ni tak mau tolong buat sunnah Nabi, tak mau pakai kopiah, tak mau pakai sodal, tak mau pakai baju putih, ikut sunnah Nabi, lelaki sajalah, perempuan kalau boleh tak payahlah, telefon okey, tapi baju-baju putih jangan, jawab sangat bahaya. Tak mau pakai ikut sunnah Nabi, minyak wangi, jubah, seluar ikut sunnah Nabi. Seluar ikut sunnah Nabi itu bukan maksud kata kena sinting seluar tu. Ikut sunnah Nabi itu pakai, tahu kata Nabi pun pakai seluar. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab ma ja'a fi sarawil Nabi, bab pada menyatakan seluar Nabi, ada Nabi pakai seluar. Okey. Jadi kalau kita tak mau buat benda itu semua, tuan-tuan tak apa, masjid lain punya qaryah yang akan hidupkan. Jangan takut. Orang kafir tak mau tolong Nabi, mereka nak penayang Nabi, Allah hantar Sayyidina Umar seorang saja. Siapa tak berani sentuh Nabi? Illa mansur faqad nasarallah. Kalau tak mau tolong Nabi, tak apa, Allah akan tolong Nabi. Tapi saya pesan siap, rugi ke kita, rugi ke kita, rugi ke kita. Jangan rugi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به وجوهنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب العلم
ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu duha yang penuh dengan keberkatan ini, kami berhimpun di sini semata-mata untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkongsi ilmu, menceritakan sunnah Nabi, membaca ayat Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, dan melaksanakan apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka. Maka dengan itu, ya Allah, jadilah saksi kepada kami semua pada hari ini. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu dan pandangan kasih sayang-Mu serta pandangan pengampunan-Mu kepada kami. Maka ya Allah, atas dasar itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, yang hadir dalam ini adalah hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Maka sesungguhnya ada di kalangan kami ini, ya Allah, mereka yang sakit, maka Kau sembuhkanlah penyakit mereka. Ada di kalangan mereka yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka jalan keluar. Ada di kalangan mereka ini, di kalangan kami ini, ya Allah, yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka. Ada di kalangan kami ini yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka. Ada di kalangan kami yang akan menimbang cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang soleh dan solehah. Dan boleh jadi ada di kalangan kami, ataupun mungkin bukan di kalangan kami di sini, tetapi di luar sana, ya Allah, di kalangan hamba-hamba-Mu yang akan pergi bertemu dengan-Mu. Maka matikan kami dan matikan mereka dalam mati yang baik. Jangan Engkau matikan kami, jangan Engkau matikan mereka dalam mati yang tidak baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.